Okey. Okey, kejap. Baru 38 ini mana yang tadi ni? Presiden dan juga timbalan presiden. Tolong respon dekat dalam chat. Tolong check attendance Boleh tak? Respon je. Dennis, Jihan, Batrisha, Azrai. Okey. Jihan, Azrai, Batrisha dah. Dennis dah masuk belum? Presiden. Okey, tolong check untuk attendance Baik. So, apa projek yang kamu perlu lakukan? Okey, baik. Sekejap. Okey. So, kamu akan buat satu eksperimen. Eksperimen ni patutnya kita akan buat di maktab. Masalahnya sekarang ni, waktu PKP ni, so tak boleh lagi nak jalankan eksperimen ni. Cumanya eksperimen ni, eksperimen yang ringkas saja. So, cikgu assign dia sebagai projek untuk kamu lakukan individual di rumah masing-masing. Okey, ini markah individu Setiap untuk batch kamu, untuk form 4, projek yang wajib adalah dua projek. So, projek untuk kali ni, kalau kamu dah dapat siapkan, kamu hantar. So, dia merangkumi 50% untuk markah PBD kamu Pentaksiran bilik darjah. Okey. Okey. Merangkumi 50%. Okey, baik. So, apa yang kamu perlu lakukan adalah kamu akan buat eksperimen simple pendulum eksperimen ni. Okey, kita tengok sama. Yang pertamanya, kamu perlu tengok video dulu. Okey, cikgu ada bagi link. Sebenarnya cikgu ada bagi link dalam Google Classroom. Pas habis daripada kelas ni je, kelas kita ni tak lama pun, cikgu hanya briefing saja. Pas habis daripada kelas ni, kamu terus pergi ke Google Classroom. Cikgu dah assignkan projek ni, so kamu boleh tengok link di YouTube berkaitan dengan eksperimen ni. So boleh carry on. Due date dia adalah sehingga hari Ahad ini. Okay, so tengok YouTube yang pertama, fahamkan. Seterusnya, student required to conduct an experiment. So kamu perlu buat eksperimen sendiri based on video yang diprovidekan. Okay. So apa peralatan yang diperlukan, contoh-contohnya adalah pembaris, benang, plastisin, okay, dan juga timer. Kalau dekat maktab kamu guna stopwatch, tapi kalau dekat rumah masing-masing tu kamu guna phone je lah. Okay, checkkan timer dia. Okay, ambilkan masa untuk buat eksperimen ni. Eksperimen ringkas saja. Okay, complete the report provided. Okay, so cikgu ada providekan dalam Google Classroom tu report. Kamu hanya isikan tempat kosong sahaja. Cikgu dah sediakan tempat kosong, kamu hanya isikan sahaja report tersebut. Okay, so akan ada buat graph juga, kena complete the graph. Okay, dalam graph paper yang cikgu dah provide dalam report tersebut. Sekejap lagi cikgu akan terangkan macam mana cara nak buat graph. Okay, so 3 benda penting yang kamu perlu hantar balik pada cikgu sebelum hari Ahad ini adalah report, okay, laporan untuk eksperimen kamu. Seterusnya video. Dalam masa kamu buat eksperimen tu, kamu perlu ambil video paling kurang seminit lah. Yang penting flow untuk kamu punya eksperimen tu, macam mana cara kamu buat. Kamu nak susun eksperimen tu daripada mula sampai akhir, ikut kreativiti kamu, paling kurang video tu dalam seminit lah. Okay. Tapi jangan terlalu lama video tu, dan jangan terlalu pendek Pastikan dalam video tu merangkumi tentang keseluruhan eksperimen yang kamu lakukan. Okay, report, video dan juga graph. Graph yang kamu akan buat based on dalam report lah. Okay, sekejap lagi cikgu akan tunjuk report tu macam mana. So due date dia 7 Februari 2021, hari Ahad ini, sebelum jam 12.30 malam hari Ahad Dan projek ini merangkumi 50% markah untuk PBD kamu, untuk projek bagi pentaksiran bilik darjah. Okey, so ini adalah eksperimen, gambar untuk eksperimen. Nanti lebih lanjut nanti kamu akan tengok video, okey, yang telah cikgu bagi link di dalam Google Classroom. So eksperimen ni, cikgu rasa kamu pernah buat sebelum ni waktu form 1 dulu, betul ataupun tidak? Tolong tulis dalam chat, pernah tengok tak eksperimen ni?
Pendelum ni. Tolong respon jap. Pernah kan? Pernah. Okey. Pernah kan? Okey. Kalau pernah, senanglah. So kamu dah tahulah apa benda yang perlu kamu lakukan eh. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada report. Sekejap. Ini projek ini untuk kemahiran scientific investigation yang kita belajar sebelum ni berkaitan dengan graf, macam mana cara nak baca graf, okey, macam mana cara nak baca bacaan. Okay. So ini adalah kemahiran-kemahiran yang telah diterapkan eksperimen ya untuk scientific investigation. Okey. So ini juga cikgu ada attachkan report. Okay, ini adalah report yang cikgu attachkan di dalam kamu punya Google Classroom. Nanti lepas habis kelas ni pergi tengok file ni kat tengah ni. So kamu perlu fill in kan jawapan-jawapan di dalam report ni. Okey, benda-benda yang blank ni. Cumanya okey, untuk inference hypothesis ni dia cikgu dah bagi guideline kat atas ni apa yang perlu kamu isikan kat bahagian 40 ya. The responding variable and the manipulated variable. So dalam dekat bahagian blank ni kamu kena tetapkan responding variable ni adalah apa, manipulated variable ni adalah apa. Okey. Dalam eksperimen ni responding dan juga manipulated variable adalah fix. Dia tidak berubah maksudnya bila kamu dah tetapkan responding variable ni adalah apa, itu yang kamu akan gunakan daripada awal sampai akhir. Manipulated variable yang kamu gunakan adalah apa, itu yang kamu akan tetapkan daripada awal sampai akhir. So dekat bahagian variable ni kamu isi dulu, barulah kamu buat dekat bahagian inference, hypothesis, okay, aim, sebab semua ni kena masukkan manipulated dan juga responding variable sahaja. Okay, so form 1 dulu kamu pernah buat, agak-agak kamu lah yang kamu buat penolong box kan, apa yang berubah manipulated variable? Tolong tulis dekat dalam chat. Dah pernah buat eksperimen ni kan? Panjang tali, bagus. Length of the thread, okey. Panjang tali tersebut, length of the thread. Okey. Buat dalam bahasa Inggeris Okey. Seterusnya, responding variable. Apa yang kamu kira? Tolong tulis dalam chat. Okey, ayunan, bukan ayunan, time taken to complete. Okey, good, time taken. Okey. Baik, dengar sini Responding variable, cikgu bagi jawapan terus kat sini Responding variable adalah period of oscillation. Period tu adalah apa? Masa yang diambil. Period Period of oscillation. Okay, boleh? Period of oscillation. Sekejap lagi cikgu bagi tahu berapa banyak ayunan yang kamu boleh lakukan. Okay. So responding variable cikgu dah bagi tahu jawapan tadi. Manipulated variable cikgu dah bagi tahu jawapan. Fixed variable, dengar sini baik-baik. Dalam fizik, untuk variable, dia perlu benda yang boleh diukur. Maksudnya boleh di-measure, boleh diukur. Dia bukannya, contohnya, kalau kamu guna type, jenis tu boleh diukur, tak boleh diukur. So jenis tak tepat untuk kamu letakkan sebagai variable dalam fizik. So agak-agak kamulah dalam eksperimen yang kamu buat, waktu form 1 dulu, apa benda yang daripada awal sampai akhir dia seragam? Fixed variable. Tolong tulis dalam chat yang boleh diukur. Weight of pendulum. Bagus. Pandai rupanya. Okay. Berat pendulum tersebut. Okay. Weight tersebut boleh diukur. Maksudnya weight tersebut kita akan gunakan daripada awal eksperimen sampai akhir eksperimen, weight yang sama sahaja. Okay. Itu boleh digunakan untuk fix. So bila dah dapat variable ni, kamu dah boleh isi dah. Untuk bahagian-bahagian aim, inference, hypothesis. Okay. Baik, list of apparatus, apa yang kamu gunakan dekat bahagian dekat rumah kamu contohnya tali kamu gunakan pembaris, plasticine, kamu tak adalah kat rumah kamu ada penolong box kan. So gunakan plasticine sebagai penolong box. Okay, meja untuk kamu hangingkan benang tersebut. Okay, so listkan semua material dan juga apparatus. Okay. Seterusnya soalan nombor 6 ni, draw the arrangement. Alamak. Draw arrangement ni cikgu bagi beruang sikit saja. So arrangement ni kamu tolong lukiskan dekat muka surat yang baru. Ambil satu muka surat yang lain. Ni dah graf lah. Okey, lepas daripada muka surat graf ni, tak pun ambil kertas kosong ke apa ke, tulis arrangement of apparatus. Okey, susunan untuk apparatus tu lukiskan macam mana susunan tersebut. Macam yang cikgu lukiskan graf ni.
Lukis gambar, tali gambar. Kamu tak guna laptop stand kan? Kamu guna meja contohnya. Kamu guna apa untuk letakkan ni? Lukis. Kejap. Tapi kalau arrangement of apparatus, tak apalah, ikut pada yang kamu guna di rumah. Apa yang kamu guna di rumah, itu gambaran untuk kamu akan lukis untuk arrangement of apparatus. Okay? Kena lukis. Boleh? Okay. Baik, seterusnya prosedur tak perlu tulis apa-apa. Ni memang dah disediakan. So dekat bahagian prosedur ni tolong ikut maksudnya length untuk permulaan, panjang untuk permulaan tali kamu adalah 20 cm. Lepas tu kamu tambah 10 lagi. Tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Okey? Sampailah 70 cm. Okey. So untuk tabulation of data, ini yang cikgu nak beritahu ni. Setiap length, okey, 20 sampai 70. Time taken dia, kamu akan ambil guna phone ke, guna apa ke, okey. Time taken untuk 20 complete oscillation. Apa maksud oscillation? Oscillation tersebut adalah contohnya, kamu pernah buat dah kan masa form 1 dulu kan? Okey, katakanlah dia start daripada yang belah kanan. Okey, belah kanan lepas tu kamu lepaskan. Okey. Dia akan berayun. So start daripada belah kanan ni, dia berayun kembali balik ke tempat asal yang belah kanan tu dianggap sebagai satu ayunan yang lengkap. So ambil masa dia untuk 20. Berayun kembali balik ke dudukan asal, satu ayunan yang lengkap. So kena ada 20 ayunan. So catatkan dekat bahagian T1 ni. Lepas tu ambil bacaan yang kedua pula. Paling kurang ambil bacaan 2 kali bacaan, lepas tu kamu ambil average daripada bacaan 2 ni. Okey, buat 2 kali percubaan. Lepas tu ambil average. Lepas dah ambil average, okey, dah dapat untuk masa ni. Okey. Selepas itu tolong decimal place untuk masa bergantung pada kamu punya ni, paling kurang pun 2 decimal place lah. Paling kurang paling maksimum, paling kurang lah. Paling maksimum 2 decimal place. Jangan terlalu banyak decimal place untuk time taken yang kamu ambil kan. Okay, bila dah dapat average, lepas tu cari untuk period. Yang ini yang cikgu cakap period of oscillation tu. Macam mana nak cari period? Kamu buat 20 ayunan lengkap, 20 ayunan. Kamu kira. So untuk period kamu perlu cari untuk satu ayunan sahaja. So nak buat macam mana? Average ini tadi bahagikan dengan 20 ni. T ni bahagikan dengan 20 baru dapat period. Okay, baru dapat T besar. T besar ni unitnya adalah second. Okay, boleh. Bila dah dapat untuk period bahagian sini, seterusnya untuk kolom yang seterusnya T squared ni kamu hanya perlu kuasa 2 kan. Gandakan 2. Okey, kuasakan 2 dia. Bila dah dapat nilai, tuliskan sahaja kat sini. Maximum decimal place 2. Kau dengar baik-baik Maximum decimal place dia 2 sahaja. Okey. Contohnya 0.02. Kamu perlu tulis 0.02 sahaja, 2 decimal place. Okey. Baik. Dah habis untuk yang bahagian ni, seterusnya analyzing data. Yang ini kamu perlu plot graph. Plot graph, cikgu ada sediakan kertas graph. Ini minta tolong print kan lah. Okay. Kalau kamu nak edit terus pun ikut kamu punya creativity lah. Kamu nak edit macam mana ke apa ke. Kalau tak boleh print Okay. Yang penting siapkan. Okay. Plot graph T squared against L maksudnya data yang ini, data yang last sekali ni, T squared akan berlawan dengan L. Yang belah kiri sekali. So yang belah kanan sekali akan berlawan dengan belah kiri. Untuk graf ada berapa axis? Yang kamu belajar matematik dulu. Ada berapa axis untuk graf? Tolong tulis dalam chat. 2. Okey, ada 2 axis. Axisnya apa? X dengan? X dengan apa? Y. Dengan Y. Okey, good. So, dengan sini baik-baik plot graph ni, bila T squared against L, yang depan dia adalah Y axis. Dengar baik-baik. T squared ni adalah Y axis. L adalah X axis. Okay, so ada 2 axis. So T squared ni kamu letakkan sebagai Y axis.
L ni, length ni sebagai X axis. Okay. So selepas kamu dah buat graf, nanti kamu kena jawab soalan ni, discussion ni. Gradient dia macam mana bentuk dia. So statekan relationship antara Y axis dengan X axis tu perlukan kepada result untuk graf dulu. Okay. Baik. So kita, ini adalah contoh kita graf. Okay. Baik. Ini adalah berkaitan dengan report. Sekarang ni cikgu akan ajar kamu berkaitan dengan macam mana nak plot graf. Sikit lagi. Kita tak lama pun kelas ni. Okay, kejap. Graf apa cikgu? Line ke? Ni baru nak ajar ni. Graf apa? Okey, kejap. Okey, teknik untuk menjawab graf. Dengar sini baik-baik Cikgu hanya terangkan sekali sahaja. Okey, teknik untuk menjawab graf. So, kamu perlukan kepada 7 point ini. Kena ada 7 point. Okey, untuk kamu dapatkan markah penuh untuk graf Untuk dapatkan markah penuh untuk graf bagi fizik, kena ada 7 point ini. Okey, apa dia 7 point tu? Kita pergi satu-satu. Okey, yang pertama, Y axis dengan X axis kena label kan. Okey, cikgu nak tanya, yang tadi tu dalam apa dia ni? Dalam table tadi, apa Y axis yang cikgu minta kamu letak? X axis ni adalah apa? Y axis ni adalah apa? Tolong tulis dalam chat. T. T ke? T, betul ke T? T sahaja? T kuasa 2. T squared, T kuasa 2, bukan T T kuasa 2. Okey, T kuasa 2 So yang bahagian X, Y axis ni T kuasa 2. X axis? Length. L kuasa L kuasa 2. Mana ada L kuasa 2? Length, okey, length sahaja. Okey, length Ni contoh lah, kat A ni kamu letakkan T squared, yang bahagian sini kamu letakkan L. Okey, itu adalah untuk point yang pertama. Point yang kedua, apa yang kamu perlu letakkan adalah unit. Okey, T squared tadi, unitnya adalah apa? Untuk Y axis tadi. T squared maksudnya kalau masa tu digandakan 2 kali, unit untuk masa. Second, S. Jawapannya S kuasa 2. Okey, good. Sofia. S kuasa 2, good. S squared, okey. Dekat bahagian sini S squared. Dekat bahagian X axis, unitnya adalah apa? Hello. X axis unitnya adalah apa? Yang tadi tu length. So unitnya adalah apa? cm. Okey, sentimeter. Okey, good. Sentimeter. Okey, yang digunakan dalam eksperimen sentimeter. Okey, seterusnya kamu perlu carikan scale ni yang paling penting. Tengok pada kamu punya eksperimen. Kamu kena tetapkan skill-skill yang bersesuaian dengan eksperimen kamu. Contohnya, possible skill yang boleh 1, gandaan 1, maksudnya dia naik 1, 2, 3, ataupun gandaan 2. Contohnya kat dalam gambar ni gandaan 2, 4, 6, 8, ataupun gandaan 5. Contohnya 5, 10, 15. Kamu tak boleh tiba-tiba dekat sini 2, tiba-tiba dekat sini gandaan 3 pula. Ni gandaan 4 pula, salah dia mesti gandaan yang konsisten. Gandaan 10 pun boleh juga. Okey, 1, 2, 5, 10. Itu adalah scale yang possible. Okey, cikgu nak minta respon daripada kamu. Kalau yang time tadi tu kena ada result kamu sendiri. Kalau yang length tadi memang kita dah tetapkan 20, 30, 40, 50. So tu gandaan berapa? Tolong tulis dalam chat. Kalau untuk length yang tadi dalam table tadi, kita gunakan length untuk penolong box. Okey. Kita mula dengan 20, 30, 40, 50. Tu gandaan berapa? 10. Ya, betul. 10. So kamu dah dapat jawapan kat situ Untuk X axis kena buat gandaan 10. Maksud mula dengan 10, lepas tu 20, 30, 40, 50. Itu adalah untuk X axis. Y axis kamu perlu cari sendiri ikut pada result yang kamu dapat. Okey, cari sendiri. Tapi yang paling penting scale dia macam ini. Gandaan 1, gandaan 2, gandaan 5 ataupun gandaan 10. Tak boleh gandaan 3 tiba-tiba 3, 6, 9 salah. Ataupun gandaan 4, 8, 12 salah. Tak boleh. Okey. So dia mesti hanyalah gandaan ini, scale ini sahaja. Okey.
Baik, seterusnya poin yang keempat ataupun kelima. Okey, poin keempat kelima ni adalah kamu letakkan titik dekat bahagian bacaan yang betul. Maksudnya kalau kat bahagian sini contohnya 0. Okey, kat tengah-tengah ni lepas tu bacaan dekat bahagian sini 0.4. Kamu letakkan titik dia tu dekat tempat yang betul. Okey. So kamu akan dapat poin yang keempat dan juga poin kelima. Ini adalah kemahiran untuk kamu relatekan di antara y-axis dengan x-axis dengan meletakkan dotted ni dekat tempat yang betul. Okey, point dia letak tempat dia yang betul. Okey. Baik, seterusnya yang keenam, okey, dengar sini baik-baik. Fizik dia kalau point-point ni yang x-axis yang cikgu buat yang warna kuning ni, dia tak semestinya semua point akan kena. Dengar baik-baik tak semestinya result kamu nanti tak semestinya semua point ni point contohnya point yang warna kuning ni. Kalau kamu tengok ni garisan tak semua point kena, ada satu je point yang kena. Okey, dalam fizik paling kurang satu je yang kena untuk garisan ni. Dan dalam fizik graf dia hanyalah graf straight line sahaja, tak ada graf lain, tak ada graf sambung satu sambung sini, zigzag tak ada, curve pun tak ada, dia hanya straight line sahaja. So kalau point yang tak kena ni boleh. Yang penting sekarang ni satu sahaja kena pun dah cukup lah. Yang penting ada sentuh satu point. Okey, kalau sentuh 2 point boleh je, kalau sentuh semua point, dapat sentuh semua point lagi cantik. Yang penting dia straight line. Okey. Contoh situasi kalau macam ni graf yang betul di mana dia kena pada titik yang tengah-tengah ni je. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Line ni dia kena pada satu titik tengah-tengah ni ya. Dekat bahagian atas daripada line ni ada berapa titik yang tak kena? Tolong tulis dalam chat. Dekat bahagian atas line ni line. Berapa titik yang tak kena dekat bahagian atas line ni? Tolong tulis dalam chat. Dekat atas line. Berapa titik yang tak kena atas line? 2. 2. Yang kuning ni. 1, 2. Ni line. So 1, 2 dekat bahagian atas yang tak kena. Okey, dekat bahagian bawah ada berapa point yang tak kena? Bawah line ni ada berapa point yang tak kena? 2 juga. Okey. 2 bawah, 2 atas. So itu dalam fizik kita panggil sebagai balance. Maksudnya point yang tak kena dekat bahagian bawah dengan bahagian atas dia balance, nilai yang sama. So kalau nilai yang sama maksudnya graf ini betul. Okey, graf ini tepat. Dia hanya kena pada satu sahaja, atas tak kena 2, bawah tak kena 2. So 2 bawah, 2 atas, so kira dia jadi balance lah. Okey, so graf ini betul. Okey, baik. Okey. Kalau yang ini okey, yang ini tak tepat ni sebab tak ada langsung yang kena ni. Okey. So ini salah. Ini cikgu dah edit lagi ni. Graf ni salah Okey. Kalau macam ni tak balance. Contohnya dah lah tak kena langsung, ada point yang tak kena langsung. Lepas itu bawah ada berapa? Tolong tulis dalam chat. Bawah daripada line ni ada berapa point yang tak kena? 4. 4. Atas daripada line ni ada berapa point yang tak kena? Ni line, atas daripada line ada berapa point yang tak kena? 1. 1. Okey, 1 dengan 4. So dia tak balance. Lagi satu line tersebut langsung tak kena langsung pada point. So ini graf dia dah salah dah. Okey, dia paling kurang kena ada satu. So ini salah. Ini sorry ini pun salah juga ni. Sebab tak ada langsung yang kena pada point tersebut. So ini pun salah juga. Okey. Okey. Kalau yang ini. Yang ini atas ada berapa? Ni 1 point kena. Sekarang ni line. Dekat bahagian atas ada berapa point yang tak kena? 1. 1. Betul ke 1? Cek betul. Line. Dekat bahagian atas Dua. ada berapa point tak kena? 2. Okey, 2 Dua. point tak kena. 2 point tak kena. Dekat bahagian bawah line ada berapa point tak kena? 2. 2. Okey. 2. Dua-dua dia balance tak? Balance. Bawah 2, atas 2. Balance tak? Balance. Balance kan? Okey, dia balance tapi still lagi graf ini salah.
Sebab apa salah? Kamu tengok yang satu point ni yang tak kena pada garisan ni. Jarak di antara point ni ke garisan paling kurang 0.5, sorry, bukan 0.5 mm, 0.5 cm. Kita tukar balik sini. 0.5 cm ni jarak di antara point ni ke bahagian apa dia ni, garisan ni 0.5 cm. Kalau kurang maksudnya tepat. Okey, betul. Tapi kalau lebih sangat macam ni, ni je satu yang lebih, yang lain semua rapat dengan bahagian line. Okey, yang lain semua betul. Yang ini ada something wrong dengan graf kamu. So tolong hati-hati ya. Okey. Tak apa, kamu try buat dulu, nanti dah balik maktab nanti kita akan bincang sama-sama. Okey. Tak apa, nanti cikgu tengok daripada kamu punya graf nanti kita akan bincang sama-sama. Okey, so ini adalah slides graf. Okey, tak apa dah. Okey, setakat yang cikgu bincangkan tentang graf ni, faham ataupun tidak? Faham. Faham, cikgu. Faham, cikgu. Boleh? Faham. Okey, baik. So, cikgu dah briefing untuk graf, cikgu dah briefing untuk report. So, apa yang kamu perlu lakukan adalah 3 benda yang kamu perlu attachkan dalam Google Classroom. Video, report dan juga graf. Kamu kena masukkan, hantar balik kepada cikgu sebelum hari Ahad. Okey, sebelum hari Ahad pukul 12.30 malam. 12 pagi. Okey. Boleh? Okey, setakat ni ada tak yang nak tanya apa-apa berkaitan dengan projek ni? Ni individual bukan berkumpulan Setiap orang perlu buat eksperimen ini individu. Okey. Ada nak tanya soalan tak? Kalau tak ada tulis tak ada. Tak ada Okey ya. Ada 55 orang ni. Maksudnya ada yang tak masuk ni. So press dan timbalan press tolong alert. Siapa yang tak masuk tu nanti inform cikgu. Ada berapa orang yang tak masuk ni. Okey. Okey, baik. So untuk kelas kita itu sahaja untuk hari ini. So kamu dah boleh pergi ke Google Classroom, cikgu dah sign dah. Okey, lepas tu buat apa-apa masalah boleh PM cikgu personal. Cikgu boleh jawab apa benda yang kamu nak tanya Jangan buat senyap je. Cikgu tak nak jadi macam assignment yang cikgu bagi sebelum ni. Ada yang tak masuk group lagi lah, tak masuk Google Classroom lagi lah, tak tahu pun yang ni kena buat lah, apalah. Tak ada perasan Okay. Tak ada buat, memang kosong makan kamu. Tolong hantar based on due date jangan hantar lambat Kalau hantar lewat, maka kamu akan dipotong. Okay, baik. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Okay, yang video yang kelas kita hari ini nanti cikgu akan masukkan dalam YouTube. So, siapa yang tak dapat catch up nanti kamu tengok balik dalam video ni. Okay, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Cikgu report tu cikgu sharekan. Report tu ada dalam Google Classroom. Kalau tak boleh buka, nanti bagi tahu cikgu. Okay, kamu boleh download dekat dalam Google Classroom tu. Tak boleh buka apa-apa, nanti inform balik kat cikgu. Okay, baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Cikgu, kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu.